Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arham ummat Muhammad wa anta khairur rahimin. Allahumma ihfaz ummat Muhammad wa anta khairul hafizin. Allahumma afi ummat Muhammad. Allahumma ighfir li ummat Muhammad wa anta khairul ghafirin. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Para penonton, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, para pendengar, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah, ikhwan, kita masih di dalam rahmat Allah dalam bulan Ramadan, keseronokan dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih kita berada pada akhir daripada Lailatul Qadar ini. Kita sambung baca dalam kita punya program ini, Ihya Ramadan ini. Kita masuk waktu ini pada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, kata penulis kita, An Jabir radhiyallahu anhu qala, utiya bi Abi Quhafah walidi Abi Bakr as-Siddiqi radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyuhu كالثغامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه Muslim. Terjemahan dia daripada Jabir radhiyallahu an, dia berkata, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Quhafah, iaitu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, pada hari pembukaan kota Mekah dengan kepala dan janggutnya seperti bunga suramah. Maka Rasulullah bersabda, ubahlah ini dan jauhilah warna hitam. Ini dalam riwayat Muslim. Wallahu ta'ala alam, ikhwan, Allah maha mengetahui. Hadis ni, ikhwan, dia ada banyak pelajaran, secara sama ada secara hukum ataupun secara, kita kata, secara moral kita nak ambil. Pertama, hadis ni anda tengok, hadis ni diriwayatkan oleh Jabir. Di sini ada nama Jabir, ada nama Abu Bakar. Jabir ni antum tahu, dia dan ayah dia dalam lingkungan Allah jamin mereka ahli syurga. Subhanallah, ikhwan. Dan ada ayat turun berkenaan dengan bapa Jabir. Ketika Jabir bertanya pada Nabi kedudukan bapa dia yang mati dalam Uhud, turun ayat Quran. Oh, subhanallah. Abu Bakar pula, Abu Bakar As-Siddiq, bapa dia terkenal dengan nama Abu Quhafah. Waktu dakwah, pak dia sabar, dakwah, berdoa, istiqamah, pak dia masuk Islam. Maka Abu Bakar berjaya mengislamkan pak dia depan Nabi. Masa Abu Bakar bawa pak dia jumpa Nabi masa masuk Islam, ini ada lagi satu peristiwa besar berlaku. Abu Bakar bawa, tentulah seorang anak bawa bapa masuk Islam, macam mana gembiranya hati, seronoknya hati. Tapi masa bapa dia Islam, Nabi sambut pak dia. Abu Quhafah ni, bapa Abu Bakar, Nabi sambut dengan manis muka, Nabi Islamkan pak dia. Tapi Abu Bakar tengok muka Nabi masa bapa dia Islam, Abu Bakar renung muka Nabi. Abu Bakar seronok, Nabi seronok. Abu Bakar dapat rasa satu benda. Abu Bakar kata, kalaulah hari ini, hari bapa aku masuk Islam ni, Abu Talib yang masuk Islam, aku rasa Nabi lebih jauh seronok. Oh, subhanallah, ikhwan. Abu Bakar ni
Allah bagi kelebihan kepada dia, dia boleh selam dalam jiwa Nabi secara fitrah. Secara fitrah dia boleh selam jiwa Nabi. Satu orang macam Nabi kita Muhammad, ikhwan, salawatullah wassalamuhu alaihi, seorang anak yatim daripada kematian bapa, mak bela, mak mati, tok bela, pak menakan pula bela. Allah memang plan hidup Muhammad macam tu untuk bawa satu ibrah dalam sirah pelajaran. Rapat dia dengan tok dia rapat dengan pak menakan dia. Pak menakan dia sayang kat dia. So pak menakan ada di kalangan ulama tafsir kata, di kalangan ulama hadis mengandaikan hadis yang dalam riwayat Muslim tu, yang bila ada orang tanya kat Nabi, ya Rasulullah, di mana kedudukan pak aku? Nabi kata dalam neraka. Kawan tu dengan muka sebek, pusing nak balik. Nabi panggil dia. Nabi kata jangan sebek. Nabi kata hang. Nabi kata bapak hang dengan bapak aku dua-dua dalam neraka. Ada di kalangan ulama hadis ketika mereka tafsir hadis ni, mereka kata maksud Nabi nya ialah pak hang dan pak aku. Pak hang dan pak aku. Pak aku di situ mereka kata Abu Talib. Mereka tafsir demikian kerana mereka mengandaikan begitu sayang Nabi pada Abu Talib, Nabi panggil dia bapak. Maka mereka kata yang masuk ke neraka itu bukan pak Nabi Abdullah, tapi adalah Abu Talib, sebab Nabi panggil Abu Talib dengan pak, kata mereka. Ala kulli halnya itu bukan perbincangan saya. Yang saya nak abangnya, sirah mencatatkan Nabi sayang dekat Abu Talib. Sayang sangat-sangat kat Abu Talib. Abu Talib sayang kat Nabi. Lepas itu Nabi menangis sangat-sangat pada hari Abu Talib wafat, tak mengucap dua kalimah syahadah. Dan dalam riwayat Muslim cerita bagaimana Abu Talib tak mau masuk Islam tu. Kenapa? Kenapa? Takut orang kata kat dia lepas dia mati, adik-beradik dia sumpah seranah dekat dia, abang-abang dia talkinkan kepada dia, adakah di saat akhir hidup nak tinggalkan ajaran ajaran Abdul Muttalib. Akhirnya dia tak masuk Islam. Nabi sedih, turun ayat daripada surah Al-Qasas. Nangis Nabi. Abu Bakar kata, kalaulah hari ni, hari bapa aku masuk Islam ni, yang masuk Islam adalah Abu Talib, aku tak tahu macam mana Nabi punya seronok. Oh subhanallah ikhwan. Jadi ada ulama kita bincang ikhwan, di antara roh sunnah ialah apabila jiwa kita ini boleh faham sunnah, kita boleh mengenali sunnah Nabi, kenapa kita kena buat, kita rasa seronok bila boleh buat macam Nabi buat, kita rasa seronok boleh beribadat macam Nabi beribadat. Itu adalah roh sunnah. Dan siapa dapat roh sunnah ni, dia mendapat halawatul iman, dia mendapat kemanisan iman. Dan ini satu mujahadah ikhwan. Abu Bakar dapat, para sahabat semua dapat, dan kita kena usaha bagi kita dapat. Bila kita dengar ajaran sunnah, pedoman Nabi, kita rasa seronok, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tak pernah bersedih dengan sunnah. Lagi satu pelajaran dalam hadis ni apa dia ikhwan, iaitu berkenaan dengan pembukaan kota Mekah. Dalam hadis tu kata Nabi jumpa Abu Quhafah, bapa Abu Bakar, pada pembukaan kota Mekah. Rambut dia dan janggut dia macam mana bunga suramah. Suramah ni satu bunga, dia putih ke semua. Orang panggil, kalau kita macam pokok kemboja kot yang duduk dekat kubur tu, putih semua. Nabi kata dekat bapa Abu Bakar, Nabi kata bubuhlah rambut tu bagi nampak warna lain sikit, tapi jangan pakai warna hitam. Jadi pembukaan kota Mekah ni ikhwan, satu peristiwa yang sangat besar, sangat besar. Pembukaan kota Mekah, peristiwa perjanjian Hudaibiyah atau Bai'atul Ridwan, perjanjian Bai'atul Ridwan, ini semua adalah peristiwa yang sangat besar yang melibatkan tafsiran kepada ayat inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dia melibatkan peristiwa besar.
Peristiwa pembukaan kota Mekah, dia melibatkan Islam di masa depan. Perjanjian Hudaybiyah melibatkan Islam di masa depan. Bai'atul Ridwan melibatkan Islam di masa depan. Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan melibatkan Islam di masa depan. Syariat-syariat yang turun ini kesemuanya melibatkan Islam di masa depan. Kerana itu peristiwa-peristiwa ini besar dan terlalu besar, ikhwan. Fatuhul Mekah dia berkaitan dengan apa kita kata, berkaitan dengan jatuh bangunnya Islam. Hari ini Islamnya ditindas sebegitu lama, Islam balik ke bumi, dia diturunkan di Mekah. Hari itu hari besar. Maka penyusun hadis kita ini dia nak bawa kita melihat ada satu peristiwa, iaitu pada hari pembukaan kota Mekah, bapa pada Abu Bakar nama Abu Quhafah, rambut dia putih. Nabi bahasa kita katalah, Nabi kata pergi dye lah rambut tu. Bahasa kita pergi dye. Pergi bahasa Indonesia dia kata pergi menyimirkan rambut. Nyimirkan rambut. Pergi buat sesuatu di rambut supaya hilang warna putih tu. Cuma Nabi kata wajtanibus sawad. Nabi kata jauhi warna hitam. Jadi seolah-olah lafaz hadis ni kata pergi boleh dye rambut tapi jangan warna hitam. Nak pakai inai Arab boleh, inai India boleh, inai Melayu pun boleh, tapi warna hitam jangan. Ini menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Saya tidak ada hajat nak bahas ulama tu. Cuma sekadar saya bagi tahu, ulama sekurang-kurangnya ada dua pandangan. Satu, para ulama kata warna hitam tak boleh pakai. Lagi satu ulama kata boleh pakai. Kerana ada hadis lain. Dalam mazhab Imam Malik boleh dye rambut warna hitam. Mazhab yang kebanyakan kita pakai ni, kebanyakan dipakai oleh dalam Malaysia ni, dia kata tak boleh. Tapi cuma tak boleh tu, tak boleh haram ke, tak boleh makruh ke, pun khilaf lagi di kalangan ulama. Jadi artinya dia tak ada satu keputusan mu'tamad haram mutlak, tidak. Maka kita kata kekallah di atas pandangan mazhabnya membolehkan dye rambut warna hitam dan tidak membolehkan. Cuma para ulama kita kata kalau kita nak dye rambut ke, kita nak color rambut ke, elakkan daripada color yang meniru golongan kufar, orang kafir, golongan fusak, orang-orang fasik. Kita jangan bila kita pakai satu warna tu melambang kita ikut depa, jangan. Tapi kalau dalam tempat kita tu warna tu dah tak main peranan. Kalau kita nak kata orang kafir, orang Islam pun banyak buat lagu tu, sampai itu bukan perbezaan antara kafir, budaya kafir dan budaya Islam, maka ketika itu tidaklah ada larangan. Maka larangan itu ada bersebab. Maka pada hakikatnya kita kata kalau orang tu nak memilih warna hitam boleh pakai. Kalau dia memilih tak mau atas dia lah. Maka itu tidaklah sesuatu yang dapat dimuktamadkan oleh para ulama. Ada hadis kata tak boleh, nanti ada hadis pula kita menyebut boleh pula. Dan itu yang menjadi perbahasan para ulama. Maka ala kulli halnya dalam hadis ini tetap ada perkataan wajtanibus sawad, menjauhi warna hitam, kerana masa itu, kondisi itu, suasana itu Nabi tak mau orang Islam, kaum muslimin menyerupai orang kafir. Betul, antum tengoklah antum daripada mula kita baca hadis sampai takat ni, Nabi cukup tak suka umat dia tiru orang bukan Islam. Peradaban. Bila Yahudi puasa pada hari Ashura 10 Muharram, Nabi kata kita lebih berhak puasa. Lepas tu Nabi kata apa? Tahun depan Nabi kata kita puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Pasal Yahudi puasa 10 saja, kita ambil 9 dan 10. Nabi nak bagi tak sama kita dengan mereka. Tak suka, Nabi tak suka. Sebab mereka memang tak suka dengan kita. So lebih-lebih hal keagamaan. So orang Islam dia atas prinsip kita. Orang Melayu Islam ni dia ada agama dia dan dia ada budaya dia. Kita di atas agama dan budaya kita. Mana-mana budaya kita tak bercanggah dengan hukum hakam syarak, kita ambil. Yang bercanggah kita tinggalkan. Yang bercanggah orang tak panggil budaya dah, orang panggil perbuatan haram. Itu memang kita kena jauhi. Tapi identiti Muslim,
Identiti Muslim itu dijaga. Seorang Muslim daripada dia tutup aurat, dia berpakaian, dia berkeluarga, sampai perkahwinan dia, semuanya beridentitikan agama dan bangsa dia. Tak perlu seorang Muslimnya Melayu lah, saya kata duduk di Malaysia, dia Muslim, dia Melayu, tapi bila dia nak kahwin, nak ala-ala Hindustan, tak perlu. Awak Muslim dan berbangsa Melayu, banggalah dengan budaya yang Tuhan takdirkan untuk kita. Kita angkat nikah pakai baju Melayu, pakai sampin. Kita uniform kita. Tak perlu nak pergi ambil kurta ke, nak pergi ambil baju panjab ke, biarlah orang-orang balik sana pakai. Dan orang balik sana pun tak pernah pun laki-laki mereka angkat nikah pakai baju Melayu dengan sampin. Mereka berbangga dengan budaya mereka. Kita ni kerana minat Hindustan, habis semua masuk dalam perut kita. Daripada awal kita baca ikhwan sampai saat ni, identiti itu, identiti. Kemana pun kita pergi, saya Muslim, saya Melayu. Saya Muslim, saya Melayu. Saya Muslim dulu. Muslim. Kita beritahu pada diri kita, ana Muslim qabla kulla syai'. Saya Muslim sebelum apa pun. Sebelum nak bercakap pasal pangkat saya, jawatan saya, bangsa saya, keturunan saya nak beritahu dulu, saya Muslim. Ana Muslim qabla. Saya Muslim. Muslim saya ini mendahului apa-apa sesuatu. Sebelum awak kenal bangsa saya, awak kenal identiti Muslim saya dulu. Jadi Muslim tu duduk di depan. Jadi anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, zuriat kita, kita kena didik yang tu. Muslim, kemudian lihatlah kita punya peradaban yang Tuhan bagi pada kita. Kita punya perundangan hidup ni. Kita Muslim. Alhamdulillah ikhwan, dah 60 tahun lebih kita merdeka. Kita merdeka di atas identiti ni, identiti Muslim, bangsa Melayu yang ada bahasanya, yang ada budayanya, yang ada tulisannya, yang ada tanah airnya, yang ada negaranya. Alhamdulillah. So kekalkan itu. Tak perlu nak budaya kahwin. Selalu budaya kahwin. Tapi bukan masalah pengantin tak boleh potong kek, potonglah kek itu. Tapi bila nak potong kek itu, nak potong cara orang putih. Pakai orang putih, muzik orang putih. Apa salahnya potong kek, dengar lagu Dondang Sayang? Dengar lagu Rasa Sayang. Apa salahnya? Itu lagu kita. Kenapa bila kahwin nak dengar lagu-lagu yang tak masuk akal. Nak makan dengan tangan kiri, nak minum dengan tangan kiri. Itu bukan budaya kita. Bukan kita punya dibangun kita bukan di atas itu. Maka hadis ni nak minta kepada kita ikhwan, kekalkan kita punya identiti kita. Identiti kita sebagai Muslim, kita adalah Muslim. Kita berbangga dengan Muslim kita itu. Alhamdulillah ikhwan. So itu hadis yang kita jumpa, hadis yang ke-24. Nabi kata bila kita bubuh dye di rambut, janganlah bubuh satu warna yang warna itu melambang kita ikut siapa-siapa. Kebetulan tu lain bab lah, tersama lain bab. Tapi kalau tempat tu memang orang kapiak dia suka pakai warna tu, so kita tunjuk identiti kita dah, kita pakai warna lain. Tapi kalau dah memang warna tu dah tak jadi perbezaan apa-apa dah, mereka pun dah tak bangga dengan warna tu, kita boleh pakai insya-Allah. Baik ikhwan. Yang kedua, hadis yang ke-25. Kemuliaan daripada Allah kepada orang yang berjihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati wa kalmuhu yadmal launu damin warrihu rihul miskin. Muttafaqun alaih. Terjemahan dia, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu luka yang menimpa sewaktu berjuang pada jalan Allah kecuali dia pasti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan luka yang masih berdarah, yang warnanya warna darah tetapi baunya wangi minyak kasturi. Muttafaqun alaih.
Ini hadis yang ke-25 bercakap tentang balasan Allah Ta'ala dalam hidup manusia. Kita ni ikhwan, apa saja kita buat di atas nama kerana Allah. Ini satu perkara yang kita kena tahu. Apa saja kita buat di atas nama kerana Allah. Kita kena tahu. Tahu apa? Allah tak pernah sia-sia. Allah akan balas kita. Allah akan membalasi dunia sampai akhirat. Ini ada satu kumpulan manusia, mereka keluar berjuang di jalan Allah, sabilillah. Tengok dalam Al-Quran ada dua lafaz. Satu, Allah Ta'ala kata, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta kamu dan diri kamu. Lagi satu ayat, dan ayat ni ada satu saja dalam Quran. Allah guna perkataan wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Itu akhir daripada surah Al-Hajj. Apa beza dia ikhwan? Tadi Allah Ta'ala kata berjuanglah kamu di jalan Allah. Dia guna perkataan fi sabilillah. Yang ni dia lebih banyak kepada apa? Kepada orang Islam turun ke medan pertempuran lawan musuh-musuh Islam daripada orang kafir Yahudi. Allah Ta'ala akan balas setiap darah mereka itu dan berjuang fi sabilillah. Dan antum tengok betapa besar dia pertahankan agama Allah di medan pertempuran yang nama sabilillah. Islam bertempur dengan musuh Islam. Islam bertempur dengan musuhnya harbi dengan Islam ni. Dan kemenangan itu kemenangan di pihak Allah. Syahadah. Kalau mati diberi syahadah, kesaksian mati syahid. Dan ada lagi satu, saya kata tadi, perkataan wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Allah kata berjuanglah kamu pada Allah dengan perjuangannya benar, dengan jihadnya benar. Ini lebih umum. Ini dia masuk semua benda kita berbuat kerana Allah. Hatta kita main kuliah, kita tolong foto setiap poster, kita tolong share video-video ceramah, ini semua masuk fillah. Dan semua ini Tuhan akan bagi ganjaran. Ganjaran itu kita akan dapat berdasarkan kualiti keikhlasan kita pada Allah dan berdasarkan kepada kuantiti penyumbangan kita kepada Allah. Makin banyak kita bagi sumbangan, makin besar pahala kita, makin banyak kita ikhlas, makin tinggi kita. Ulama kita kata ikhwan, ini satu perkara yang saya teringat. Saya rasa ada kebenaran. Dia bukan hadis, dia perkataan para ulama. Daripada Imam Ibn Qayyim dulu sebut. Dia orang kata jihad ini dibahagi pada 3. Satu, jihad melawan kufar. Melawan musuh Islam hak nama kufar di medan pertempuran. Macam Nabi turun Badar, Nabi turun Uhud, Nabi turun Tabuk. Berlaku Ma'rakatul Mu'tah. Satu. Yang kedua, jihad juga. Nama dia jihad lawan munafik. Wajahidu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, Allah kata lawan. Lawan orang-orang munafik ini. Berperanglah dengan orang munafik. Para ulama kata dengan orang munafik ni kita berperang apa? Berperang iqamatul hujjah. Tegakkan hujjah. Itu satu jihad. Dan yang kedua, ketiga, ulama kita kata jihad apa dia? Dua jihad ni dia macam akbar, nampak besar. Ada lagi satu jihad dipanggil Imam Ibn Qayyim pertahan perkara itu, dia sebut iaitu termasuk dalam ni juga jihad melawan diri sendiri. Dipandukan kepada satu riwayat yang daif. Kita baru balik daripada jihad yang besar, daripada jihad yang kecil, kita ada jihad yang besar. Tapi ulama masukkan dalam kategori jihad ni, jihad yang paling susah adalah merubah diri sendiri. Dia itu termasuk jihad. Dan Allah beri ganjaran yang besar pada kita. Nabi kita Muhammad ikhwan, saya katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi, hadis ini ada sahih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada satu benda Nabi sebut pada kita dan Nabi nak kita hidup kita, perjalanan hidup kita, jatuh bangun macam mana, Nabi nak prinsip ini ada pada kita. Pendek kata kita kaya ke, kita miskin ke, kita letih ke, kita tak letih ke,
kita susah ke, kita senang ke, kita up ke, kita down ke, prinsip ni jangan bagi hilang. Nabi kata apa? Nabi kata inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairihi zalika faqad halak. Nabi kata bagi setiap amalan itu dia ada dia punya zaman kita bersemangat dan dia ada dia punya zaman kita jadi lemah. Zaman kita kuat, zaman kita Nabi kata siapa-siapa yang Allah Ta'ala uji dia melalui zaman lemah, dia down, dia ada banyak problem, dia ada banyak masalah, dia macam down macam tu pun dia lemah lagu tu, dia tetap di atas sunnah aku. Nabi kata dia di atas petunjuk. Tapi siapa yang zaman lemah dia berpindah kepada perjalanan yang lain, maka dia pasti binasa. Nah ikhwan, kalau kita ambil hadis ni, kita nak mujahadah diri kita, kita nak istiqamah, apa jadi dengan hidup kita pun kita di atas sunnah. Ada, katalah kita ada satu problem, kita fikir macam mana nak settle problem kita. Masa tu kita masuk YouTube, tengok-tengok ceramah, ada ceramah kita terpikat, kita pun mula bertanya di mana orang ini mengajak. Kita pun jumpa tempat, kita berkawan dengan semua orang. Dengan kehendak Allah, masa berjalan, musim berubah, problem kita selesai. Habis. Bila habis problem kita pun dah meninggalkan dah pengajian dia, tempat dia. Yang ada dalam kita cuma suatu memori. Kita jalan nak kereta, kita tengok tempat tu, kita kata, oh saya pernah mai sini. Kita pergi tang shopping tang mana, kita jumpa satu kawan, kita kata, oh saya biasa kenal dia, saya biasa jumpa dia mengaji sunnah sekali di situ. Kalau ini cara kita, ketika kita susah, kita mendekati Allah. Ketika senang, kita ada cara hidup kita sendiri. Nabi kata halak. Kita binasa. Kita binasa. Kita begitu teruja nak mengaji sirah Nabi. Kerana kita susah. Kerana kita betul-betul dalam desperate mencari jalan keluar dalam hidup. Bila Allah selesaikan jalan hidup kita, Allah bagi selesai jalan hidup kita. Bila selesai, semua sirah-sirahnya kita mengaji itu, dia menjadi suatu buku diary, macam kita kumpul stamp. Dah tak buka dah. Dah tak pergi tengok dah. Sirah dah tak, seolah-olah sirah dah tak cukup kemampuan untuk guide hidup kita. Dahulu kita datang mengaji sirah, kita ada masa, rupanya bukanlah sebenarnya hati kita ni minat dengan sirah Nabi, tapi kita cuma cari jalan keluar problem. Kalau begini, Nabi kata faqad halak. Kita tak akan jumpa kebahagiaan, kita tak akan jumpa kebaikan. Kita akan binasa. Hari-hari kita jumpa tu binasa. Kalau dalam ilmu kejiwaan dia kata, inilah suatu nafsu yang paling jahat, yang dia menutupi kejahatan dengan kebaikan. Iaitu langkah kita macam nak mendekati Allah. Tetapi langkah itu dia menyembunyi satu rahsia. Rahsia apa? Kita hanya nak mencari settle problem. Maka ini dipanggil apa dia? Syahwatul khafiyah. Dalam ilmu kejiwaan disebut syahwatul khafiyah. Satu syahwat yang jahat, yang tersembunyi. Maka kita tak akan dapat halak. Tapi kalau kita boleh pertahan hidup kita, ikhwan, kita dijadikan untuk beribadat, kita sibuk macam mana kita ibadat, kita lapang kita ibadat, hari kita kaya nak di atas kita ibadat, hari kita turun ke bawah pun kita ibadat, kita kekal berjuang mencari ikhlas, kekal berjuang menghadap Allah dengan sunnah Nabi, maka Nabi kata faqadih tada. Itu petanda kau mendapat petunjuk dan ketenangan daripada Allah. Inilah ikhwan satu perkara yang sangat susah, mujahadah dengan diri sendiri. Pertarungan kita dengan diri sendiri nak mendekati Allah sangat susah, ikhwan. Berjayakah kita, tak berjayakah kita, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi kerana itu, ikhwan, kita melihat kepada hadis ini, Nabi menyebut bila orang itu
berjuang sabilillah, ganjaran dia tinggi. Orang yang berjuang fillah tinggi, tapi tidak setinggi fi sabilillah. Maka tahulah kita bahawa bagaimana Allah muliakan mayat orang mati syahid, diberi kemuliaan pada mereka. Hadis yang ke-36, iaitu di bawah tajuk penulis letak jenis-jenis mati syahid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsatun al-mat'una al-mabtunu wal-ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi, muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mati syahid ada 5. Ada 5 golongan. Orang yang mati kerana sakit ta'un, orang yang mati kerana sakit perut, mati tenggelam, mati terkena runtuhan atau gempa bumi, dan orang yang mati syahid kerana Allah. Muttafaqun alaih. Ini pula ikhwan, hadis ni secara pelajaran apa kita nak dapat? Bahawa inilah nama dia nilai kemuliaan dalam kematian. Bahawa mati mulia ni ikhwan, tanpa saya menafikan secara mutlak, tapi saya kata bukan itu sahaja. Mati mulia mati di mana? Mati tengah sembahyang, mati dalam masjid, mati di tanah haram. Bukan itu sahaja. Orang kalau kata husnul khatimah, dia mati macam mana? Dia mati dalam sujud. Saya tidak menafikan, tapi saya kata bukan itu saja. Kematian yang mulia. Maka Nabi sebut syuhada itu ada khamsah. Orang dianggap orang tu mati dan dia mendapat pahala syahid dalam 5 suasana. Ini syahid apa? Ini para ulama telah bahas, iaitu syahid ada 2 tadi kan. Sabilillah, syahid yang mayat depa tak disolatkan, jenazah depa tak dimandikan. Ini kita panggil syahadatul akbar. Allah memberi suatu syahid yang sangat besar. Tapi ini kita panggil syahid juga, tapi syahid nisbah dari segi pahala. Dia mendapat pahala orang mati syahid, tapi jenazah dia diuruskan macam mana mayat biasa, tapi ganjaran kematian dia mulia. Sebab itu di kalangan orang Arab mereka suka sebut benda ni. Dan ada mereka kata ini perkataan Umar, tapi saya tidak mempunyai cukup bukti untuk sandak pada Umar, jadi saya katakan ini perkataan yang terkenal di kalangan orang Arab. Dia kata ish kariman mut syahidan. Satu hari ada dalam Al-Azkar, Nawawi sandarkan kepada perkataan Umar. Satu hari Sayyidina Umar tengok satu sahabat pakai baju, nampak elok. Sayyidina Umar tanya kat dia, baju baru ke? Sayyidina Umar kata, jadid, baju baru ke? Dia kata lah, dia kata bukan baju baru, dia kata ghasil, baru basuh. Nampak elok ah. Sayyidina Umar kata lain kali pakailah baju baru, nampak bergaya. Lepas tu Umar kata kat dia, ish kariman mut syahidan. Hiduplah, kalau nak hidup, Sayyidina Umar kata, nak hiduplah sebagai orang yang ada maruah. Kariman bermakna orang yang mulia. Orang yang ada maruah, ada harga diri, ada identiti, tak merubah identiti. Kalau nak mati, Sayyidina Umar kata, kalau nak mati juga, mati syahid. Maka perkataan itu terkenal di kalangan orang Arab. Dan sampai dalam riwayat Nabi sebut, siapa yang mati, dalam hati dia, tak ada sikit teringat, kot satu masa Tuhan boleh pilih aku mati syahid. Maka artinya, dalam hati dia, dikatakan ada syu'bah. Ada suatu syu'bah. Apa kita kata syu'bah? Ada suatu macam bahagian, macam ranting daripada munafik. Jadi ranting munafik itu dah macam menyecah jiwa kita. Kalau kita sampai kosong hati kita untuk Allah pilih kita mati syahid. Yang 5 ini, mereka ini Nabi kata mereka tetap dapat pahala mati syahid, tetapi jenazah mereka tak diuruskan macam orang mati syahid. Bagi mandi macam biasa, kapan, solat, tanam macam biasa.
Orang mati syahid, tak ada mandi, tak ada kapan, tak ada solat. Yang ada, tanam saja. Kemuliaan Allah untuk dia. Tapi pahala, orang ni dapat sebiji macam pahala mati syahid. Tapi pahala mati syahid tentu jauh lagi besar. Artinya kematian mereka sangat mulia. Apa dia yang pertama? Yang pertama Nabi kata, al-mat'una. Orang yang mati kena suatu, bahasa kita panggil ta'un. Ta'un. Maksud dia penyakit yang merebak. Macam COVID-19 ni lah. Siapa-siapa terkena penyakit ni di kalangan orang Islam dan dia mati. Dan dia redha. Dia mati syahid. Dan ini kematian yang mulia. Dan kalau sampai mayat dia nak mandi tak boleh, nak apa tak boleh, memang dah nak mendekati syahid dah. Orang tu daripada jauh saja, orang tanam mayat dia. Itu kena tanyalah siapa yang uruskan jenazah berkaitan dengan COVID, mungkin dia tahu. Tapi kalau begitu cara dia, maka Tuhan menunjukkan kemuliaan. Ta'un bermakna penyakit yang berjangkit. Macam dulu kita pernah kena penyakit kusta. Kusta ni kalau orang kena kusta dia batuk. Liak dia datang ke kita, kita boleh kena. Dia kena penyakit TB. Kusta ni dulu saya ingat saya tahun berapa, Pulau Cerjak tu tempat orang penyakit kusta. Lepas tu diubah untuk orang TB. Itu semua penyakit berjangkit yang kita tak ada bidang kuasa kita. Kita kena betul-betul di atas qadar Allah alaina. Allah yang menentukan takdir dia untuk kita. Maka janganlah kita tengok mayat mereka itu dengan jijik. Janganlah kita takut nak menguruskan mayat orang mati COVID ni. Tak, mereka mati syahid. So orang yang menguruskan mayat orang kena COVID ni semua, dia menguruskan mayat syahid. Mayat syahid. Maka itu kemuliaan Allah bagi. Itulah erti kematian yang ada sebuah kemuliaan. Artinya dia mati, dia redha dengan takdir Tuhan kat dia. Dia redha sangat. Itu mulia, mati mulia. Mati mulia. COVID ni satu penyakit kita disuruh lari. Nabi kata lari daripada kusta. Lari daripada kusta. Macam mana kamu lari daripada singa. Tapi agama juga beritahu hidup ni tidak ada sia. La tiyarah. Hidup ni tidak ada sia. Ni hari sia, ni hari tak sia. Tak ada satu baby dilahirkan dalam keadaan sia. Melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Jadi kalau apa yang jadi pada kita, memang Allah tentukan. Jadi kita kata apa? Kita kata la haula wa la quwata illa billah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lari daripada mudarat. Kita lari daripada satu takdir buruk kepada takdir yang baik. Tetapi kita tidak memandang hina pada takdir itu. Kerana di belakang takdir seburuk mana dia ada satu hikmah yang besar. Kerana itu Allah menyatakan la'allahum yarji'un. Supaya dengan keburukan itu mereka akan kembali datang pada Allah. Itu adalah hikmah yang besar. Mereka mati kerana kes itu, mereka mati kerana kes ini. Berkaitan dengan wabak, mereka mati syahid. Yang kedua Nabi kata apa? Nabi kata wal mabtun. Dapat pahala mati syahid. Apa dia? Orang yang mati kerana sakit dalam perut. Dan ni pun dia bukan bidang kuasa dia. Kena racun ke, kena santau ke, kena kanser ke, kena gastrik yang teruk ke, kena appendix ke, penyakit dalam perut, usus dia rosak ke, penyakit dalam perut, angin medu, orang tua kata, kena medu papan, keras perut macam batu. Itu satu urusan Allah pada dia. Dia sabar. Dia dapat pahala mati syahid. Dan termasuklah ibu-ibu yang mengandung, bersalin dan mati. Termasuk dalam mati syahid. Dia berkaitan dengan urusan dalam perut. Tapi yang pergi telan racun basta 15 itu cari mampu. Yang tu tak masuk. Memang dia sakit. Dia menanggung sakit. Kadang orang kena macam sahabat Nabi kan, Imran bin Husain. 30 tahun. Dia sakit apa? Membusung perut dia. Tak boleh bangkit. Sampai sahabat menziarah dia, menangis. Dia kata ke mereka, jangan menangis. Aku pernah dengar Nabi kata pada dia, Nabi kata malaikat akan datang bagi salam. Dan aku pernah dengar itu, dia kata. Dan dia sabar. Mati syahid dia. Tapi ini syahid, dimandikan, dikapankan, disolatkan dan ditanam.
Yang ketiga Nabi sebut apa? Nabi sebut ghariq. Ghariq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam naik kapal. Macam Titanic tu, syahid semua ke? Kalau dia Muslim, dia syahid lah. Kalau dia tak Muslim, dia tak syahid lah. Tenggelam, naik kapal, naik ferry, karam, tengah jalan ayak pukul laut begitu besar, maka mati. Ghariq, mereka mati dalam keadaan syahid. Yang keempat, Nabi kata sahibul hadmi. Sahibul hadmi adalah orang yang mati tertimpa apa? Orang yang mati dalam keadaan tertimpa sesuatu. Dia mati dalam keadaan tertimpa sesuatu. Tak kira lah duduk pokok jatuh ke, bangunan jatuh ke, tertimpa sesuatu. Dan ulama-ulama mutaakhir ni juga ada bincang, orang mati dengan tiba-tiba. Dia tidak duduk dalam line fitrah, kereta melanggar dia, bukan line fitrah. Dia bukan lintas jalan pun, dia duduk satu tempat yang memang selamat. Tiba-tiba kereta tu main satu arah langgar dia. Adakah dia termasuk dalam hal itu? Dan ada ulama mutaakhir ini, muasarah ni, memasukkan itu sebagai mati syahid. Di luar urusan dia. Kalau dia nampak kereta ramai, dia pergi lari tengah jalan, yang tu lain bab lah. Tapi tak, kereta tu main cari dia. Maka sahibul hadmi nama dia. Orang yang mati dalam runtuhan, sampai mayat masuk dalam tanah, maka kesemuanya itu dikira sebagai mati syahid. Juga dalam kes ini, orang yang mati dalam kes gempa bumi. Gempa bumi. Orang mati dalam tsunami, bukan dia punya hal. Dia Muslim. Memang ada orang jahat, tapi bila main tsunami seakbar itu, sebesar itu, macam mana kita nak tahu baik ke jahat? Maka kita kena pakai hukum umum lah. Hukum umum, mereka syahid. Kecuali yang bukan Islam. Kemudian kita mencari hikmah kenapa Allah datangkan balak. Itu saja. Kita kata confirm lah, ini balak kepada mereka kerana mereka buat maksiat. Dah, tak boleh confirm. Sebab yang mati tu pun bukan semua ahli maksiat. Dan kita pun tak tahu yang mana mayat maksiat, mayat tak maksiat. Maka mereka mati syahid. Mati syahid. Dalam satu malapetaka yang besar. Tsunami itu menelan mayat hampir 1 juta rakyat. Dahsyat punya mayat. Macam itulah mayat jadi macam mana sampah di atas laut. Semua itu kita katakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allah memberkati mereka. Allahumma ighfir lahum in kana musliman. Ampunlah mereka sekiranya mereka Muslim, ya Allah. Maka kita tak boleh buruk sangka. Dan yang kelima Nabi kata apa dia? Nabi kata yang kelima adalah wasyahidu fi sabilillah. Yang kelimanya ialah orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang kelima ni, dia adalah ranking pertama daripada seluruh kematian husnul khatimah. Walaupun mayat dia, badan dia berlubang-lubang, darah dia meracik, tangan dia kudung, dia jadi cacat, dia mati macam mana pun keadaan dia sekalipun, dia tetap duduk nombor 1. Orang mati syahid sabilillah, dia duduk nombor 1. Inilah kematian dikatakan kematian paling husnul khatimah. Walaupun dalam duduk berperang sabilillah tu menjeriklah, apalah, jatuhlah, musuh pukul lagi, Allahu Akbar. Mayat-mayat syuhada, para sahabat yang dikebumikan di kawasan lapang berhampiran dengan Bukit Uhud tu, diriwayatkan, dicerita pada kita, semuanya sahabat-sahabat masa mereka ditanam, luka mereka semua belah depan. Semua belah depan. Berpuluh-puluh tikaman. Ada yang dapat dikenal pasti daripada lembing, ada daripada anak panah, ada daripada pedang. Tak ada lah satu mayat yang kawasan depan ni kosong, bersih, tak ada. Artinya mereka berhadap dengan musuh, mereka tak lari. Dan ada satu dua mayat yang musuh tikam kot belakang. Dia duduk lawan dengan kawan ni, musuh main tikam kot belakang. Tapi tak ada lah satu mayat menunjukkan mereka lari pada jarak jauh, musuh panah mereka. Tak ada. Semuanya jarak depan. Mereka mati.
Hatta mayat Khalid bin Walid tu sendiri, bila dibuka badan dia nak bagi mandi, penuh dengan lubang-lubang. Mayat Talhah dalam Uhud, sahabat ahli syurga, cacat dia, tangan dia cacat, hilang jari-jari dia dalam perang Uhud, berlubang-lubang badan. Oh subhanallah. Mayat sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Nadar, oh dahsyat, bukan sikit lubang, 30 lubang, 20 lubang, semuanya syahid. Semuanya syahid belaka. Pasal tu bila sahabat Nabi yang lain ada dalam Riyadhus Salihin, dia orang tengah buka puasa. Bila sampai masa buka puasa, tiba-tiba memori lama ni dia menyinggah dalam benak. Menangis dia nak buka puasa, menangis dia. Anak dia tanya, ayah menangis pasal apa? Dia kata, aku teringatlah sahabat kita yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia mati, dia ni anak orang kaya, dia muda, tapi dia tinggal kekayaan dia demi nak hijrah ke Madinah. Dia hijrah, kaya raya. Mus'ab bin Umair, dia kata masa dia duduk di Mekah dulu, sebelum dia mai minyak wangi, dia mai dulu. Tu boleh bayang zaman tu, kalau lagu tu minyak wangi dia berkualiti, mahal minyak wangi dia. Sebelum dia mai, berwangi tu mai dulu. Orang tahu ni Mus'ab nak mai ni, mahal. Pakaian dia, anak orang kaya. Dia abad pada mak ayah dia nak hijrah ke Nabi. Mak ayah dia kata, pilih ya. Kalau mau kami, hang anak kami. Kalau mau Muhammad, hang bukan anak kami. Pilih selai sepinggang. Sekupang harta kami, hang tak akan waris. Satu hari Nabi duduk dalam Masjid Madinah, ada Sayyidina Ali semua. Nabi duduk bercakap. Tiba-tiba mata Nabi terpandang ke arah masjid. Ayat mata Nabi turun. Anas kata, apa siapa? Kata Sayyidina Ali, pasal apa Nabi hari ni? Tiba-tiba cuy masuk Mus'ab bin Umair dengan kusut, baju dia koyak. Nabi tengok-tengok, Nabi tak tahan, Nabi menangis. Nabi kata, untunglah kamu wahai Mus'ab, untunglah kamu wahai Mus'ab. Sahabat ni Abdurrahman bin Auf ni, dia nak buka puasa. Teriak dia kata, aku teringat mayat Mus'ab, anak orang kaya, anak senang lenang, tapi berjuang untuk Allah. Masa dia mati, kain yang kami, bukan kata nak kapan dia, kain yang kami nak tutup mayat dia, kalau tutup kepala dia, kaki dia nampak, tutup kaki, kepala nampak. Maka Nabi pesan, tutup kepala dia, ambillah rumput-rumput yang dekat-dekat, tutuplah kaki dia. Kata dia, apalah aku nak jawab dengan Tuhan, aku mati dengan penuh nikmat hari ini. Oh subhanallah ikhwan. Sama dengan Salman Al-Farisi masa dia nak mati. Salman Al-Farisi masa dia nak mati, dia tengok rumah dia, dia tengok kuda-kuda di luar, dia tengok orang-orang yang masuk dalam rumah dia, dia termenung, nangis dia. Dia bertanya dekat dia, wahai Salman, apa masalah dia ni? Dia kata, aku selalu berdoa pada Allah supaya aku boleh ikut Nabi, dan Allah bagi kat aku. Tapi hari ni hari paling aku takut. Aku rasa macam aku dah tak sama dah dengan Nabi. Sebab aku tengok Nabi pada hari wafat Nabi, rumah Nabi tak ramai orang masuk, harta Nabi tak ada, kuda-kuda Nabi tak ada. Tapi aku hari ni aku nak mati, ramai orang dalam rumah aku, kuda aku banyak, budak-budak aku banyak, tanah-tanah aku banyak. Ya Allah, kenapalah di akhir umur aku tak sama macam Nabi. Menangis dia, walaupun tu tak salah, dia menangis. Ini ulama-ulama kita kejiwaan bahas, ikhwan. Inilah di antara jiwa mutmainnah ketika sakaratul maut. Bukan soal apa yang dia ada, tapi soal apa yang jiwa dia ada. Bukan soal apa yang Tuhan bagi ke dia, tapi soalnya apa yang jiwa dia nak. Kalau satu orang tu masa dia nak mati, dia ada jiwa nak kepada Allah, nak pada Rasul, dia matilah dalam istana sekalipun, dia mati husnul khatimah. Dia mati dikatakan mati kariman, mati yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau dia mati dalam masjid sekalipun, ketika roh dia nak dicabut, jiwa dia tak mau apa yang Allah dan Rasul mau, maka dia mati su'ul khatimah, walaupun dalam sujud. Maka gambar yang zahir itu bukanlah suatu hukuman
ataupun suatu mu'tamad, maksudnya keputusan yang mu'tamad, kita boleh kata husnul khatimah, su'ul khatimah. Maka orang mati syahid, mati dalam keadaan duk hiruk pikuk dengan perang, maka mereka sebaik-baik kematian. Walaupun nampak dia tu macam mati, ya Allah, hanyak dengan darah, hanyak ikhwan, hanyak. Di Iraq, masa saya pergi itu setelah perang dunia, setelah perang Iraq kedua, pertama dia nak masuk kedua, dia ada satu tempat di Iraq, kerajaan Iraq kekalkan, iaitu bom yang pertama jatuh ke Iraq. Bom yang pertama jatuh ke Iraq, saya tengok lubang dia besar ni. Bayang dia punya dinding tu, dia siri peperangan ni, dia setiap negara ni dia ada dalam tanah punya ni, kubu dia panggil kan. Yang tu memang dalam undang-undang dunia tak boleh attack. Dia kalau berlaku perang, kanak-kanak, wanita, orang tua-tua dimasuk ke situ. Antu tu dia punya dinding tu dibuat daripada besi. Saya ingat besi tu punya tebal, saya ingat setengah hasta. Tapi besi tu jadi macam keropok kita goreng dalam kuali. Keropok. Kelongsong peluru apa pun tak tahu, kelongsong besar lubang ni. Bom jatuh. Saya tak berapa ingat tahun berapa perang. Tapi masa saya pergi tu dengan perang tu dah berapa tahun dah. Masa saya masuk ke tempat tu, pergi ziarah tempat tu, bau hanyak darah tak hilang. Cuma masuk tutup hidung. Isi-isi yang ada di dinding-dinding, mayat budak. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Hanyak. Tapi dia mati syahid. Mati syahid. Berbeza dengan mati dalam sujud. Dia semayang, dia masuk masjid, dia sujud, dia rebah. Kata orang viral dalam dunia, husnul khatimah dah. Maka dilihat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah di sini. Di sini. Walaupun terkadang-kadang lisan tak ada nak sebut la ilaha illallah, mutmainnah ada di sini. Pasal itu dikatakan kepada roh itu, irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbik. Tak usah tunggu lagi dah, jom balik. Balik. Dikatakan kepada roh tu, baliklah kamu dengan tenang pada Tuhan kamu. Dia punya seronok, ahabba liqa Allah ni, dalam hadis Aisyah Nabi sebut, dia punya seronok nak bertemu dengan Allah ni, Allah pun seronok sambut dia. Dia balik. Busyira bi rahmatihi wa ridwani. Allah tunjuk masa dia nak mati, gambar Allah redha, gambar Allah rahmat dia. Dia balik dengan jiwa yang tenang. Apa yang dalam hati dia, dia menghendaki apa yang Allah kehendaki, dia mencintai apa yang Muhammad cintai. Dia mati mutmainnah. Maka itulah, ada seorang sahabat Nabi, dicerita dalam Musnad Imam Ahmad, sahabat Nabi Jundub bin Junadah. Dia ni sahabat Nabi, dalam banyak-banyak sahabat Nabi yang mati keluar sikit daripada daerah Qaryah Madinah. Qaryah Madinah ni kampung Nabi kan, dalam Madinah juga tapi dia agak terpencil. Nabi kata kat dia, Nabi kata, di kalangan hampa ni nanti ada satu orang mati, tapi dia mati dalam keadaan siapa pun tak tahu. Dia dengan isteri dia. Tapi Nabi kita jangan takut. Allah Ta'ala bagi kemuliaan kat dia. Di ujung umur dia nak mati, akan datang sekumpulan orang-orang yang beriman, datang urus mayat dia. Jundub bin Junadah, ataupun dia terkenal dengan nama Abi Zar Al-Ghifari. Dia ni ikhwan, di ujung akhir hayat dia, dia dengan bini dia, saya duduk dalam kampung tu, tak ada siapa. Tapi dia rasa dia pelan lemah. Dia kata kat bini dia, aku rasa macam lain lah hari ni. Bini dia menangis ya. Apa dia kata? Nabi pernah kata akan ada seorang daripada sahabat dia mati macam ni. Tapi aku duk tengok, dia kata, kawan-kawan aku yang masa Nabi cakap tu, kita duk dengar Nabi cakap, yang dengar dengan Nabi cakap semua dah mati dah.
tinggal aku seorang tak mati lagi. Aku rasa aku kot orang tu. Biarlah aku mati seperti mana Nabi kata. Allahu Akbar. Dia sakit, dengan kehendak Allah Ta'ala, bini dia keluar pergi di luar nak cari bantuan. Datang satu rombongan, seperti mana sekawan burung terbang, datang, nampak bini dia duduk di tepi jalan. Dia bertanya, pasal apa? Bini dia kata, hamba kena tolong aku sebab suami aku sakit. Dia bertanya, siapa suami hang? Dia kata, masuk dalam tengok. Tengok-tengok, dia terkejut. Itu Abi Zar yang selalu dia dengar nama, tapi inilah orangnya pertama kali. Dan elok-elok dia sampai, dia mati. Apa dia kata sebelum dia mati? Dia kata dekat bini dia, dia kata, ma kadzabtu wala kudzibtu. Dia kata, aku tak bohong kat hang. Apa yang aku kata ni memang Nabi kata, wa ma kudzibtu. Dan aku nak bagi tahu kat hang, Nabi pun tak pernah bohong aku. Akulah orang itu. Dan sungguh dia mati. Walaupun mati di ujung jalan, mayat tak ada orang urus, tetap mati mulia. Kerana jiwa redha dengan Allah dan Rasul. Jadi macam mana sebahagian orang tua-tua duk kata kat kita kan, hang duduklah macam ni, bercampur dengan orang, besok anjing heret mayat hang. Tak apa. Takkanlah sampai tak ada NPSP nak main kad. Itu contoh kematian yang sangat mulia, ikhwan. Jadi ikhwatul iman, Allah Ta'ala muliakan orang ini dengan kematian yang macam ni. Allah tentukan dia mati lagu tu. Dan inilah suatu jalan yang kita ambil dalam hidup, ikhwan, bahawa kita memilih mati sebagai kemuliaan. Bukan tempat main peranan, bukan apa-apa main peranan, tapi jiwa kita main peranan. Mana nak tahu tengah-tengah lagu ni, mati tengah duk anyam ketupat. Tengok ketupat tu, katalah ketupat tu melebar macam kertas ni, tak terkejut orang tua tu. Ni dom paling apa ke benda ni. Tangkap jantung, meninggal. Katalah tengah dengar kuliah lagu ni, terkejut, meninggal. Tu mati lagu mana tu? Mati husnul khatimah. Pasal apa? Pasal dengar kuliah. Ya, tak kisah kita mati di mana, tapi jiwa kita memiliki kekentalan. Nak seperti mana Allah nak dan Rasul nak. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah murahkan rezeki hidup kita, panjang umur, sihat badan, besok kita masuk hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, penulis meletakkan di bawah tajuk memperindahkan bacaan Al-Quran. Bahawa kita bila kita baca Quran, kita disuruh memperindahkan bacaan Quran. Apakah maksud dia? Yang ni kita cuba tengok insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Kita tengok soalan kita. Soalan daripada sahabat kita Anwar Khan. Oh, Anwar juga. Al-Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam YouTube dan luar YouTube, ramai ustaz ataupun syekh ataupun habib-habib sufi, kawan-kawan, saudara mara menyatakan jalan mereka yang benar, yang sendiri, menyatakan jalan mereka yang benar, yang sendiri akan dituduh Wahabi. Apakah cara yang terbaik untuk tetapkan hati dan ketenangan jiwa untuk menghadapi tuduhan Wahabi? Thank you Ustaz. Wow, orang putih. Thank you Ustaz. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan, saya ada satu pengalaman peribadi. Masa tu saya muda. Kecil manis pun tak ada lagi masa tu. Muda tertantang. Berani. Lah bukan tak berani, menakut. Dulu muda, lantang. Saya kata, bukan kata saya kata, saya pernah buat gila jugalah dulu. Saya kata kita boleh sembahyang jemaat 12 orang. Boleh sembahyang jemaat 7 orang. Saya ingat lagi, saya kena maki dengan seorang ustaz.
Kena, piau-piau punya kena. Saya ingat ceramah tu masih ada dalam YouTube. Masa saya pergi Kelang dulu pun saya jawab soalan yang sama. Bila saya jawab soalan yang sama, dia orang report ke JAIS. Dia orang kata saya bawa ajaran sesat. Tak apa, masa bersilang. Alhamdulillah hari ni ikhwan, kita sembahyang jemaah tak cukup 40 orang. Kalaulah pendapat yang menyatakan sembahyang jemaah kurang 40 orang itu sesat, bermakna kita sesat sekarang. Tapi alhamdulillah, kebenaran Tuhan akan angkat. Tak bimbang kita. Dunia akan balik. Tak ada siapa pun buat. Tuhan yang buat sendiri. Tuhan bagi alam ni diuji dengan satu makhluk yang kita dengar nama, tak bisa tengok dia macam mana. Mai, dia ubah semua. Sahabat baik saya meninggal dalam bulan Ramadan, nama Abang Husin. Saya urus mayat Abang Husin. Bulan Ramadan. Satu Ramadan Abang Husin mati. Dan saya dulu ada satu CD nama Abang Husin. Saya urus mayat dia, saya talqin berdiri, saya tak buat tahlil atas kubur. Saya ingat lagi masa tu orang panggil saya Kristian, kapiak saya. Kena dia report Jabatan Agama, kata saya bawa ajaran-ajaran macam ni, tak talqin macam Kristian apa ni, semua pecah belah masyarakat. Tentu saya muda masa tu saya menjawab. Tetapi kalau betul lah saya talqin zaman hari tu, saya balik Iraq tahun 2000, sekarang 2020, 20 tahun silam. 20 tahun silam tu yang saya buat kalau sesat, artinya hari ni kita pun sesat. Berapa banyak mayat yang mati dalam tempoh ni tak talqin? Nak kata apa? Adakah lepas habis COVID ni kena qada balik talqin tu? Pergi atas kubur saja aku qada talqin kerana Allah. Kalaulah tak talqin itu sesat. Tengok. Tak ada siapa jawab. Innama dia, bila Allah suruh alam mula berbicara. Alam bicara hanya kebenaran. Mayat semua pergi. Arwah ke tahlil-tahlil apa tak ada. Siapa mati tempoh ni tak ada tahlil-tahlil. Berdulu lagi kita abang dah. Saya susun buku. Masa saya muda. Lah ni saya tak buat dah kerja tu. Susun kitab. Abang kata mazhab Syafi'i tak ada tahlil, tak ada arwah. Kena ya kawan. Bukan kata dengan pelepah nyok, dengan tali kabel. Tapi hari ni dalam tempoh ni semua mayat mati tak ada tahlil. Boleh pula buat. Boleh pula sembahyang jemaah tak cukup 40. Boleh. Dulu bila orang cakap benda tu, bukan kata saya seorang, semua tokoh-tokoh sunnah kena. Perlih jangan cakap lah lagi kena. Tapi adakah hari ni kalau kita sembahyang jemaah kurang 40 orang, habis COVID-19 ni, kita kena qada balik jemaah ni? Tak kan? Tak. Sah ke? Sah. Kenapa dulu lawan macam tak sah? Kenapa dulu petikai hentam orang macam ajaran sesat dan masyarakat pun terikut? Hari ini Tuhan menunjukkan kebenaran. Tunggulah ikhwan. Pasal itu ayat menyatakan liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan menzahirkan hidayah dia. Ya, nak hidayah dia. Dulu Syekh Sabit kan dalam fikir sunnah dia kata boleh buat jemaah walaupun 3 orang. Syekh Sabit sebut walaupun 3 orang. Di atas nama jemaah boleh buat. Satu imam, carilah 2 makmum ke 3 makmum. Boleh dah jemaah. Oh, subhanallah ikhwan. Syaukani dalam Nailul Autar. Bahkan Imam Nawawi dalam Majmu' cerita. Majmu' tu tiang seri fiqh mazhab Syafi'i. Dalam Al-Muhalla, Ibn Hazmin Al-Andalusi cerita. Ibn Taimiyah berjilid kitab dia, ikhwan. Majmu'ul Fatawa. Bahkan dalam mazahib arba'ah, dalam kitab mazahib arba'ah, perbandingan 4 mazhab ada. Dalam Ibn Rushdi, Bidayatul Mujtahid, Ibn Rushdi mewakili mazhab Imam Malik. Dia buat Bidayatul Mujtahid. Dia kupas fiqh berdasarkan 4 mazhab dengan dalil. Ada situ. Subul Salam jangan cakaplah syarah pada Bulughul Maram. Memang ada. Syarah kepada Umdatul Ahkam. So ada, semua ada. Ilmu ni tak dapat ditutup.
Semua ada, semua ada. Semua memang ada. Allahu Akbar, ikhwan. Jadi kalau orang duk tuduh-tuduh lagu tu, kita cuma pastikan satu benda, yang kita buat itu memang di atas sunnah. Itu sahaja. Hak bagi serah dekat Tuhan. Kita kata al-amru ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Aku serah urusan ni kepada Allah. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Serah pada Allah. Kalau Allah bagi dia hidayah, dia muhtad, dia dapat petunjuk. Tapi kalau Allah tak bagi dia hidayah, hidayah mai kok mana pun tak sampai. Alhamdulillah, dalam suasana ni ikhwan, banyak orang kena sunnah. Banyak orang kena sunnah. Jadi kita janganlah, Quran kata la yahzun qawluhum. Janganlah kamu bersedih hati kerana perkataan mereka yang agak keras itu. Hanya bercakap Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Bila bercakap sunnah, detailkan sunnah tu sahih ke tak sahih ke, sampaikan yang sahih. Maka masa akan berputar, Allah Ta'ala akan tunjuk kebenaran dia. Baik Ustaz, soalan daripada Zaidi Abdullah. Zaidi Abdullah. Ni salah type ke memang nama dia lagu tu? Zaidi Abdullah saya rasa. Oh, Zaidi Abdul Latif. Oh, saya salah baca. Maafkan saya puasa. Assalamualaikum Al-Fadil. Adakah orang yang mati syahid kecil ini dosa-dosa yang lalu telah diampun? Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Ikhwan, perkataan syahid yang ada kepada dia itu, perkataan syahid yang Allah Ta'ala bagi kepada dia itu, dalam riwayat daripada Imam Muslim, menunjukkan kepada kita apa ikhwan, perkataan syahid yang dia dapat itu, syahid itu satu perkataan menunjukkan semua dosa dia Allah ampun. Maka Nabi kata, yaghfirullahu lisyahid kulla syai'in illa dain. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata Allah mengampun semua dosa orang mati syahid. Maka dalam susunan dia, syahid nombor 1 sabilillah. Lepas tu Nabi kata asyuhada khamsah, syahid ada 4, ada 5. Maka untuk orang mati syahid, diampun dosa dia. Nabi kata melainkan, Nabi kata hutang. Hutang dia akan settle sendiri di akhirat. Maka semua orang mati syahid, roh dia bebas, kecuali roh orang mati syahid ada hutang tergantung dia, tak masuk syurga lagi. Maknanya liyaghfirallahu lisyahid, liyaghfirallah, Allah mengampun dosa orang mati syahid. Dan dengan beban yang dia tanggung itu, dan dengan beberapa syarat yang para ulama kata, dia kena redha, dia kena sabar, dia jangan mengeluh, dia jangan menghina takdir, dia jangan kata mencaci takdir, insya-Allah dosa dia diampun oleh Allah. Soalan daripada sahabat kita, sahabat Daniel Lee. Assalamualaikum Al-Fadil. Muhammad Daniel Lee daripada Penang. Oh, orang Penang. Orang Penang ingin bertanya. Ini bagus ini. Orang Penang selalu beradab. Dia tanya dulu. Bolehkah saya tanya? Muhammad Daniel Lee daripada Penang ingin bertanya soalan. Ya, silakan. Bagaimana berdakwah kepada teman-teman yang percaya pada khurafat, serta pada teman yang mempercayai akan berlakunya dukhan pada bulan Ramadan dan kedatangan Al-Mahdi, kejadian-kejadian kedatangan Dajjal, kerana terlalu fanatik hingga tertinggal yang wajib, tauhid, solat dan sebagainya. Wallahu alam, semoga Allah mengampuni saya dan Al-Fadil. Barakallahu fikum. Amin. Amin. Allah barik alaik. Baik. Yang pertama, saya ingat sahabat Daniel Lee bagi dia tengok satu filem Ustaz Adam, nama dia Khurafat 2, Munafik 2. Munafik 2 tu betul-betul filem bercakap tentang orang percaya pasal Dajjal ni. Dan dia ada unsur tarbiyah. Ada unsur tarbiyah. Pasal kita terlampau larut dengan hadis-hadis lagu tu. Hadis tu ada yang sahih, tapi cara kita olah seolah Dajjal ni duk ada kat juru. Dia dah main dah dengan terak biji dia. Bukan macam tu. Bukan lagu tu. Dajjal akan keluar. Masa dia keluar, tahulah dia Dajjal. Ada yang bincang anak Dajjal dah keluar, anak dia pun dah keluar. Kawan yang akan lawan dengan Dajjal. Kawan tu kata hang Dajjal. Kawan tu dah beranak dah lah ni. Tahu mana semua ni? Tahu mana? Saat ni kata kasar, dia marah pula. Dia tahu Dajjal tu dah beranak. Dajjal WhatsApp ke?
yang boleh tahu tu apa siapa nak jadi wakil Dajjal ni. Hak tu semua merepek. Cuma kepada orang-orang macam ni, kita hanya perlu nyatakan kedudukan riwayat, hadis tentang Dajjal lagu mana, Ya'jud Ma'jud macam mana, hadis tentang Nabi Isa Al-Mahdi tu macam mana. Yang kedua, terangkan kepada mereka sekadar yang kita boleh terang cara ulama-ulama hadis mengupas hadis ni dengan cara firqah-firqahnya melampau. Seperti Sufi, terutama kalau Al-Mahdi ni golongan Syiah, dan beberapa firqah-firqah lain yang mereka itu bukan di atas simbol Ahlus Sunnah, yang begitu mereka ni sampai pada peringkat mereka dah jadi suatu fantasi. Bezakan yang tu dan terangkan di manakah penuh Nabi mendetailkan pasal Dajjal ini macam mana kita detail hari ini. Tak ada. Takat mana Nabi cerita, takat tu kita cerita. Dan kita tambahkan benih-benih keyakinan kepada Nabi lebih daripada mendengar syarahan orang. Takat orang baca hadis sahih kita dengar, tapi bila dia nak pergi lagi, dia nak hurai lagi, dan dia hurai tu dah keluar daripada hadis tu, kita tak terima. Dan kita juga minta orang-orang lagu ni berfikir, cuba dengar orang duk hurai ni di mana rujukan depa. Kalau depa baca buku mana depa baca? Siapa tulis buku tu? Beri terbuka sikitlah pada fikiran depa ni. Berhentilah kita takat mana Nabi berhenti, takat itulah kita berhenti. Begitu sahabat Daniel. Soalan daripada sahabat kita Ahmad Badri. Assalamualaikum Al-Fadil. Waalaikumsalam. Apa pandangan sunnah tentang kita solat jarak 1 meter antara jemaah? Ia nampak menjadi sunnah untuk merapatkan bau. Mohon pencerahan. Soalan ni saya pernah jawab dah dalam siri ke berapa saya lupa. Memang hukum asal sah dekat, itu hukum asal. Tapi kerana kaedah agama ni dia ada kaedah. Kaedah apa? Kaedah dia kalau sesuatu tak dapat dilaksanakan, dia bertanya kenapa? Kenapa tak boleh buat? Kalau jawapan itu syar'i, maka itu dikatakan ma'lum minad din bid darurah. Benda tu dipaham dalam konteks hukum agama. Pasal apa tak boleh? Sakit. Pasal apa tak boleh? Penyakit. Pasal apa tak boleh? Kerana benda ni. Kalau kerana benda tu agama iktiraf, maka diiktiraf. Tapi kalau tak masuk akal, jarak jauh, ni tak ada COVID, jarak jauh, tanya pasal apa? Semalam saya mimpi. Mimpi tak boleh. Saya mimpi kata kena jarak jauh, tak boleh. Tapi kalau memang sebab tu syar'i, syar'i bermakna apa? Semua kaedah-kaedah usuluddin, kaedah-kaedah yang ada dalam agama ni menerima itu sebagai jawapan, itu sebagai alasan, maka itu dianggap syar'i, maka itu tidak salah, maka itu tidak salah, maka diiktiraflah jarak itu sebagai saf, dikatakan itulah saf dalam darurat. Sebab ini termasuk darurat, kalau kena boleh mati, itu nama dia darurat, terancam nyawa kita, itu diiktiraf. Kalau tak ada, maka kena kembali pada asal. Besok bila habis benda ni balik pada asal, tak boleh buat jarak sebab Nabi larang. Jauh mana kita pi, jauh tu Tuhan pecahkan hati kita. Setan masuk. Maka diiktiraflah untuk takat ini dalam kaedah yang ada dalam usul fiqh. Sadduz zara'i. Agama ni dia mencegah mudarat di hadapan. Itu dalam kaedah usul fiqh. Ada soalan daripada sahabat kita, sahabat Filis Domesticus. Al-Fadhil, saya ingin bertanya, kalau kita ada hutang dari perniagaan tapi hampir semua dipinjam orang, adakah duit itu perlu dizakatkan? Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Saya bagi pandangan peribadi saya. Kalau pandangan pejabat zakat lain lah pandangan saya. Hutang ni ada dua jenis. Bukan ada dua jenis, hutang satu. Tapi hutang ni kita boleh tengok. Kita tengok kawan tu hutang, cara dia apa? Cara dia memang tak mai balik dah. Memang tak mai balik dah. Kalau yang hutang macam ni tak mai balik dah. Dan kalau mai pun kita pun tak tahu bila nak mai, yang ni tak masuk dalam zakat. Sebab kita tak tahu benda tu confirm ke tak. Tapi kalau jenis kita bagi hutang ke orang yang confirm dapat balik, dia ikut prosedur syarat dia, confirm kita dapat, tarikh itu kita akan dapat, maka kita boleh masukkan itu dalam zakat. Itu pandangan peribadi saya. Hutang-hutang yang
sana 500, sini 300, kalau kumpul banyak lah, dekat 2000 lebih, tapi boleh duk kira lagu tu, confirm ke dapat tak confirm. Duit kita dah keluar ke tangan dia, dia kata hutang, bila kita pergi tuntut, duit tu dah bukan duit kita, duit dia. Maka ketika itu tak boleh, kita tak boleh masukkan dia dalam zakat. Kalau tidak, kita boleh masukkan dia dalam zakat. Soalan daripada Girzan. Oh. F di sini G. Firzan Hakimi. Ustaz, apakah dalil yang sahih tentang keperluan baca doa kunut pada setiap kali menunaikan solat witir 15 Ramadan yang akhir? Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau dalam mazhab kita ni Syafi'i, dia mengambil hadis Sayyidina Umar 15 Ramadan, kebetulan Sayyidina Umar ada hantar bala tentera, mereka pergi berjuang, dan Umar membaca doa kunut witir. Maka daripada hadis itu dia ambil, disunatkan kita 15 Ramadan naik ke atas sampai habis. Di mazhab Syafi'i dia kata sunat kita baca kunut witir, dan kalau tertinggal sunat sujud sahwi. Dan ada ulama lain berbeza, sebab dia orang cakap sepanjang itu Nabi semayang qiyam Ramadan, tak ada riwayat pun Nabi baca kunut untuk Ramadan saja, tapi kunut untuk witir tu memang ada hadis lain. Maka untuk witir tu kunut luar Ramadan ke dalam Ramadan boleh baca. Yang tu ahyanan, baca tinggal, baca pula, tak baca pula, begitu sifat dia. Jadi kerana kita ni dalam Malaysia kita mazhab Syafi'i, hukum tu yang kita pakai. Maka sunat baca kunut 15 Ramadan dalam sembahyang witir. Allahumma hdini fi man hadai atau Allahumma hdina fi man hadai, dan boleh termasuk sikit doa nazilah. Lebih-lebih dalam suasana macam ni boleh masuk nazilah. Itu hukum yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Itulah soalan yang kita dapat jawab dekat ni. InsyaAllah panjang umur, sihat badan, kita sambung pada hari besok. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.